الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم افتح علينا فتوح عليك وارزقنا فهم النبيين والملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك ما نورت الأعضاء من شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Terima kasih kepada moderator, seterusnya kepada ahli jawatankuasa pengurusi dan juga ahli jawatankuasa surau Desa Cempaka, seterusnya kepada para imam. Alhamdulillah kita mendapatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana kita dah memasuki tahun yang baru, Hijrah 1444. 1344. Jadi dan di bulan Muharram ni antara amalan yang amat digalakkan adalah untuk kita berpuasa. Sebab Nabi menyebutkan bahawa selepas puasa Ramadan, bulan Ramadan, maka puasa di bulan Muharram adalah puasa sunat dan puasa yang terbaik. Jadi sama-samalah kita berpuasa pada bulan ini, pada bulan Muharram. Jadi Ashura, hari Ashura dah lepas. Jadi kita ada lagi kalau ni Isnin dengan Khamis, kemudian 13, 14, 15. Itu hari putih untuk kita sama-sama meningkatkan amal kita. Jadi alhamdulillah, jadi kita meneruskan pengajian kita tentang fiqh. Jadi fiqh ni ada empat cabang dia. Pada permulaannya ada dua, fiqh ibadat dan juga fiqh muamalat. Kemudian dibahagikan kepada empat, fiqh ibadat, fiqh muamalat, fiqh jinayat dan juga fiqh munakahat. Jadi kita ambil 1/4 rubuk, 1/4 daripada fiqh itu kita ambil fiqh ibadat, fiqh muamalat. Jadi dia kita ambil di sini berkenaan dengan harta. Sebab ini kita kata bukan senang kita nak melarikan diri ataupun membuang cinta kepada harta tersebut. Jadi dengan membaca hadis-hadis ini kita tahu ada amalan yang wajib berkaitan dengan harta, seperti nafkah, nafkah bagi diri sendiri, nafkah bagi isteri, nafkah bagi anak, nafkah bagi ibu bapa, itu adalah perkara yang wajib. Kemudian yang kedua, membayar hutang. Itu juga merupakan kewajipan bagi orang yang mempunyai harta. Sebab kita baca, sekiranya seorang itu berhutang tetapi tidak membayar hutangnya dengan sengaja, nanti dia akan dibangkitkan bersama-sama dengan pencuri. Kemudian yang biasa kita maklum, kewajipan harta ni adalah zakat. Sebab tu rukun Islam dia ada 5. Syahadah, solat, puasa, zakat dan juga haji. Cuma zakat ni dia mengikut keadaan. Maksudnya tertentu, bukan semua. Kalau zakat harta ikut nisab dan juga haul. Kalau zakat fitrah itu pun mengikut keadaan. Ada perbelanjaan pada hari raya tersebut. Kemudian perbelanjaan haji. Jadi kita dah sekarang ni ramai yang dah balik kan, alhamdulillah, dapat tunaikan haji. Cuma kita sedih jugalah bila berlaku keadaan-keadaan yang ditipu, haji pun ditipu, pergi umrah pun ditipu. Itulah keadaan sekarang ni. Maksudnya untuk buat ibadat pun orang boleh mengambil kesempatan untuk memperoleh harta secara yang tidak diharuskan lah, yang haram
Jadi itu yang wajib. Kemudian kita dah masuk kepada ibadah harta yang sunat. Antara yang kita dah belajar, yang kita dah baca, berbelanja di jalan Allah, kemudian membantu kaum kerabat dan mereka yang mempunyai hubungan silaturahim, memuliakan dan membantu jiran. Ini pun penting, adab berjiran ya. Sebagaimana disebutkan dalam satu hadis, seorang muslimah itu dia tunaikan solat tahajud malam tak tidur, kemudian siang berpuasa, tetapi dia berbuat maknanya menyakiti hati jiran dia, maka Rasulullah kata masuk neraka. Nah, itu penting. Maknanya ibadat dengan Allah dan juga kena meraihkan juga makhluk-makhluk yang berdekatan. Boleh kata memuliakan dan membantu jiran. Kemudian memuliakan tetamu, ini adab-adab kita dengan tetamu. Kemudian penyembelihan binatang kurban, ini pun kita dah buat pada bulan Zulhijjah. Kemudian membiayai penuntut ilmu, memelihara anak yatim, membantu balu dan ibu tunggal, bersedekah kepada orang miskin dan fakir, manihah. Jadi kita sampai ke situ ya, sampai dekat tajuk manihah tu. Manihah ini adalah kita memberi susu susu binatang ternakan kita untuk diambil manfaat. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan masuk kepada hadis 23 muka surat 65 Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Memberi pinjaman ataupun hutang dan memberi penghutang, muksir penangguhan ataupun ibra'. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aitu lailata usriya bi ala babil jannah maktuban as-sadaqatu bi asyri amsalha wal qardu bi 18. Fakutu ya Jibril. Sebelum tu kita antara yang biasa orang baca dalam hadis kata harta yang 21 tu, 21.1. Sedekah memadam kepanasan kubur dan menjadi perlindungan naungan pada hari kiamat. Itu antara kelebihan orang yang ada harta dan dia belanjakan harta dia untuk perkara yang sunat. Jadi di sini kita baca sekali lagi. An Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu qala, muka surat 62 qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innas sadaqata la tusfi'u an ahliha harral kubur wa inna ma yastazillul mu'minu yawmal qiyamati fi zilli sadaqatin. Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya pahala amalan sedekah pasti akan memadamkan kepanasan kubur daripada penduduknya. Dan sesungguhnya seorang mukmin itu akan mendapat teduhan, naungan, perlindungan pada hari kiamat nanti di bawah teduhan, naungan, perlindungan pahala amalan sedekahnya. Ini teman kita sewaktu di kubur. Dapat menyejukkan, terhindar daripada kepanasan api atau kepanasan dalam kubur. Kita pun maklumkan kubur ni adalah step pertama ataupun alam pertama, alam akhirat kita yang pertama. Selepas saja kita meninggal, maka itulah sebelum kita dibangkitkan, sebelum kita melalui proses-proses yang berikutnya. Okey. Itu ya, maknanya besar pahala bagi orang yang bersedekah. Jadi itu semua sebagai motivasi kalau kita kalau boleh setiap hari seperti Sayyidina Abu Bakar, dia setiap hari menderma ataupun bersedekah. Macam kita ada surau ini, jadi boleh jadikan ia sebagai amalan seharian. RM1, RM2 kan, bila datang ke surau bawa terus bawa Kalau ni sedekah waktu pagi, sedekah subuh. Jadi tak perlu banyak tapi setiap hari. RM1, RM2, RM5 atas kemampuan kita lah. Jadi kita sambung hadis 23, memberi pinjaman hutang dan memberi penghutang muksir penangguhan ataupun ibra'.
An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raaitu lailata usriya bi ala babil jannah maktuban as-sadaqatu bi 10 amsalha wal qaddu bi 18 faqultu ya Jibril ma bal qardi afdalu min as-sadaqah qala li anna as-sa'ila yas'alu 'indahu wal mustaqridu la yastaqridu illa min hajah. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pada malam aku diisrakan, aku telah melihat di atas pintu syurga tertulis, sedekah itu diganjarkan dengan 10 kali ganda dan pinjaman itu diganjarkan dengan 18 kali ganda. Maka aku berkata, wahai Jibril, apakah sebab pinjaman itu lebih baik daripada sedekah? Beliau menjawab, kerana seseorang yang minta sedekah kebiasaannya dalam masa yang sama dia memiliki sesuatu di sisinya, dan orang yang meminta pinjaman tidak akan meminta pinjaman melainkan kerana hajat yang mendesak. Ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW Isra' dan Mi'raj. Isra' ni perjalanan daripada Mekah, Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Kemudian Mi'raj daripada Masjid Aqsa ke langit. Jadi dalam banyak-banyak itulah, dalam banyak-banyak perkara yang ditunjukkan kepada Rasulullah ini. Jadi kita betul-betul maklum, di situlah difardukan solat. Tapi berkenaan dengan harta, ada berkenaan dengan sedekah, ada berkenaan dengan riba. Yang ini berkenaan dengan galakan kepada kebaikan. Kalau riba itu sebagai satu ancaman kepada orang yang mengamalkan riba. Jadi ini dinyatakan bahawa pahala bagi seorang yang bersedekah mendapat 10 ganjaran, dan pinjaman itu diganjarkan lebih 18. Jadi Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Jibril. Jadi kita maklum Sayyidina Jibril adalah guru kepada Rasulullah SAW. Jadi sebab tu bila pergi Isra' dan Mi'raj ditemani oleh Sayyidina Jibril. Sebab tu dia ada dua keadaan yang kita kata guru. Bagi Rasulullah, gurunya adalah Sayyidina Jibril. Allah boleh saja mencampakkan ataupun memberi kepahaman, memberi ilmu ke dalam hati Rasulullah SAW. Ini Syekh Nurdin beritahu waktu kami daurah dengan dia. Jadi itu menunjukkan kepentingan guru. Maksudnya guru untuk membantu kepada anak murid. Satu contoh lagi, jadi Rasulullah dia pergi Isra' Mi'raj dengan ada ditemani oleh Sayyidina Jibril. Dan juga kita maklum bagaimana Sayyidina Jibril sebagai pemberi wahyu. Kemudian satu lagi contoh adalah Nabi Musa. Nabi Musa, dia walaupun waktu itu dah menjadi Nabi dan Rasul, pergi bermusafir bertemu dengan Nabi Khidir untuk mempelajari ilmu. Dia kata ilmu laduni itu kan, kalau dalam surah Kahfi itu. Itu juga menunjukkan bahawa pentingnya guru. Di situ pentingnya guru. Allah boleh sahaja beri ilmu tersebut terus ke dalam hati Nabi Musa, tapi nak highlight bahawa nak dapat ilmu tu perlu berguru. Tu kita kata sekarang ni bila kadang kebanyakan yang jadi masalah bila berguru dengan YouTube, berguru dengan tak berguru lah tu, maksudnya tak berguru. Tak berguru Jadi kita tengok macam-macam. Yang baru ni kan ajaran sesat huda minallah semua tu kan. Kita pun kadang heran maknanya sebab asas ni itulah bila satu berguru kena cari juga guru yang benar. Guru yang mengikut manhaj. Kalau di sini di Negeri Sembilan ni kita kata guru yang mengikut manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di sudut fiqh, akidah dan juga tasawuf. Jadi tu berhati-hati lah. Jadi itu yang pertama. Kemudian hadis 23.1, kelebihan memanjangkan tempoh dan menangguhkan tarikh pembayaran bagi penghutang yang berada di dalam kesusahan muksir atau menghalalkannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man anzara muksiran aw wada'a lahu azallahu Allah yaumal qiyamati tahta zilli arsyihi yauma la zilla illa zilluh. Yang bermaksud daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang memanjangkan tempoh, menangguhkan tarikh pembayaran hutang
bagi penghutang yang berada di dalam kesusahan muksir atau menggugurkannya, menghalalkan hutang tersebut, maka Allah SWT akan menaunginya, melindunginya pada hari kiamat nanti di bawah naungan lindungan arasy-Nya pada hari di mana tidak ada naungan melainkan naungan miliknya. Ini satu kelebihan kadang-kadang hutang. Hutang ni dia boleh menjadi riba. Kalau contoh bila seorang tu berhutang contoh 1,000 dalam masa sebulan ataupun 2 bulan. Sampai saja tarikh matang, contohlah hutang sekarang ni sampai hutang 2 bulan sampailah kita kata bulan 10. Contohnya 30 bulan 10. Bila sampai saja tarikh tersebut, si penghutang tak boleh bayar. Jadi yang menjadi riba bila kata okey, boleh tangguh hutang tetapi kena tambah 100. Maknanya dia daripada 1,000 tadi jadi 1,100. Itu yang amalan riba tu dipanggil riba al-jahiliyah. Memanjangkan tempoh dan mengenakan bayaran disebabkan oleh tak mampu bayar. Di sini diterangkan tentang kelebihan bagi orang yang menangguhkan. Maksudnya seorang tu dah sampai dah tarikh untuk bayar tetapi dia tidak mampu bayar. Maka dia kata tak apalah, boleh tangguh sebulan lagi contoh. Boleh tangguh sebulan lagi. Ataupun tak apalah, halalkan saja. Dua keadaan di sini. Memanjangkan tempoh pembayaran dan juga menghalalkan hutang tersebut. Kalau jadi riba bila dia kata okey, boleh tangguh sebulan lagi bayar, tetapi ada charge. Itulah dia panggil riba tu, riba jahiliyah. Riba disebabkan hutang. Itu yang tak boleh tu. Itu yang menjadi riba, riba al-jahiliyah. Riba disebabkan oleh hutang. Jadi pada zaman Rasulullah bila dia dibangkitkan tu, di situlah amalan riba tu berleluasa di kalangan masyarakat Arab jahiliyah. Sebab tu bila Rasulullah berniaga, dia menggunakan kontrak mudharabah, perkongsian untung bersama dengan Sayyidatina Khadijah. Jadi Sayyidatina Khadijah sebagai pemodal dan Rasulullah sebagai pekerja ataupun entrepreneur yang mengusahakan, yang menjual barangan dagangan yang dibeli menggunakan duit ataupun duit daripada Sayyidatina Khadijah. Jadi beliau Sayyidatina Khadijah kita maklum dia merupakan seorang hartawan, seorang jutawan lah pada waktu tersebut. Jadi di situ yang Rasulullah tak mengamalkan riba tapi dia berniaga menggunakan kontrak mudharabah, perkongsian untung. Jadi dia akan decide lah sebelum Rasulullah pergi ke Syam untuk membawa barang dagangan tersebut, dia akan buat pembahagian untung 50-50, 60-40, 30-70, depend kepada agreement antara dua pihak tersebut. Jadi kita maklumkan dalam kisah Rasulullah pergi berkontrak bersama dengan Sayyidatina Khadijah. Jadi disebabkan selepas itulah Sayyidatina Khadijah meminang Rasulullah SAW dan berkahwin. Kemudian orang yang 23.2 67, orang yang menangguhkan penghutang muksir mendapat pahala sedekah. An Buraidatul Al-Aslami radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man anzara muksiran falahu bi kulli yawmin sadaqatun qabla an yahilla ad-dain fa idza halla ad-dain fa anzarahu ba'da dhalik falahu bi kulli yawmin mithluhu sadaqatun. Daripada Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang memanjangkan tempoh atau menangguhkan tarikh pembayaran hutang bagi penghutang yang berada di dalam kesusahan, maka bagi setiap hari yang ditangguhkan satu sedekah sebelum matangnya hutang tersebut.
Dan sekiranya hutang tersebut telah matang, lalu dia memanjangkan tempohnya lagi, menangguhkan tarikh pembayaran hutangnya selepas itu, maka baginya pada setiap hari yang ditangguhkan itu satu sedekah seumpamanya, iaitu nilai hutang tersebut. Jadi banyak kelebihan bagi orang yang memudahkan orang yang berhutang. Tapi kadang-kadang banyak yang berlaku ambil kesempatan kan. Macam yang apa di Jakarta pun ni kan, ada apa maknya berhutang, lalu kota kampung tu kahwin dengan anak dia kan, nak settle hutang. Itu yang berlaku lah. Maknanya kalau di sini dalam hadis ini menyatakan bahawa memanjangkan tempoh dan menangguhkan itu dapat pahala, dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita masuk kepada hadis yang ke-24, memberi hadiah ataupun hibah. Ini satu lagi, kalau dalam kontrak, pembahagian kontrak, kalau kita belajar dalam pembahagian kontrak, jenis kontrak berdasarkan kepada pertukaran ataupun dipanggil counter value. Jadi dia ada dua bahagian. Satu, akad muawadat. Akad muawadat inilah akad pertukaran. Di situlah akad dua yang penting, iaitu akad jual beli dan juga akad sewa. Kemudian yang satu lagi adalah dipanggil akad tabaruk. Jadi akad tabaruk ni banyak. Jadi kebanyakan perkara-perkara sunat dalam harta ni, dia punya kontrak dia dalam kontrak tabaruk, kita panggil tabaruk. Kalau muawadat tu, itulah asas bagi kontrak yang penting, yang fardu ain yang kita perlu tahu, iaitu 3 jual beli dan 2 adalah sewa. 3 jual beli tu pertukaran antara property with money. Itu jual beli biasa, normal sale, pertukaran harta dan juga price. Kemudian yang kedua, pertukaran price dengan price, itu adalah forex exchange ataupun pertukaran mata wang. Macam kita nak pergi ke nak pergi ke Arab Saudi, nak pergi ke nak pergi ke Indonesia, kita tukar antara ringgit dan juga rial. Kemudian yang ketiga, jual beli yang ketiga adalah pertukaran antara property with property, harta dan juga harta. Itu adalah barter sale. Dan dua lagi akad pertukaran, akad muawadat adalah pertukaran antara sewa rumah dan juga penggunaan manfaat rumah. Kan bila seorang sewa rumah, jadi dia tidak memiliki rumah tersebut, tetapi dia menggunakan manfaat rumah. Jadi tuan rumah dia memiliki rumah, tetapi manfaat itu dimiliki oleh penyewa. Jadi itu berlaku pertukaran. Jadi penyewa akan membayar upah ataupun sewa rumah untuk menggunakan manfaat rumah tersebut. Kemudian satu lagi akad sewa adalah sewa perkhidmatan. Macam saya di USIM, jadi saya berkhidmat di USIM, jadi pihak USIM akan memberi upah, gaji bagi perkhidmatan tersebut. Itu 5 kita kata exchange contract, akad pertukaran yang memang kita amalkan dalam kehidupan kita lah. 3 tu adalah sale ataupun jual beli, 2 lagi adalah sewa. Jadi di sini hadiah atau hibah ni dia termasuk dalam akad tabaruk. Akad tabaruk dia banyak. Hadiah, hibah, wakaf, tadi manihah yang kita dah bincang sebelum ni pun, itu semua termasuk dalam akad tabaruk. Akad tabaruk, what is meaning by akad tabaruk? Sebab saya sekarang ni tengah menanda exam, dia orang punya exam memang berkaitan juga dengan ni. Jadi giving something without compensation, beri sesuatu tanpa timbal balas. Kalau muawadat, tukar, kan, jual beli, kita serah duit, kita dapat barang. Tapi kalau tabaruk ni, beri sesuatu tanpa balasan. Cuma kita percaya, maknanya bila kita bersedekah, Allah akan beri ganjaran kepada kita lah. Bukan dalam bentuk yang nampak, bentuk pahala. Tu ya.
akad tabaruk, dipanggil akad tabaruk. Jadi hadiah, hibah ni semua termasuk dalam akad tabaruk. Kita beri sedekah dekat surau ini, kita tak dapat imbalan dia, maknanya kita sedekah, kita tak ada pertukaran berlaku. Satu pihak saja sedekah, tetapi kita beli dengan kita kata keikhlasan kita tu, kita mohon semoga Allah membalas amalan sedekah tersebut. An Abi radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tahadu fa innal hadiyatu tudhibu wa harra sadri wala tahqiranna jaratun li jaratiha walau shiqqa fi sini syatin. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu semua saling memberi hadiah sesama kamu, sesungguhnya hadiah dapat menghilangkan permusuhan, kemarahan, kebencian di dalam dada. Dan janganlah seorang jiran itu meremehkan pemberian jirannya walaupun hanya sebahagian daripada hujung kaki kambing. Kan? Kalau kita biasa tak baik dengan orang, antara jalannya kita bersalam. Tu Nabi kata, sebelum sampai tangan tu sendiri, pahala ataupun dosa dah gugur. Jadi kalau kita tak puas hati kat orang ke apa semua, jadi sebagaimana ada sebutkan hadis, kita bersalam. Bersalam tu sebenarnya boleh hilang perasaan-perasaan yang tak bagus. Ini satu lagi cara dia adalah dengan kita memberi hadiah. Sebab tu kita memang masyarakat Melayu kita beramal dengan hadis ni lah secara tak langsung, menjadi budaya ya. Kita panggil cendera mata, kemudian jadi cendera hati kan. Kita jadi cendera hati. Jadi kita pergi rumah saudara kita, singgah sekejap dekat gerai, belilah apple ke kan. Kalau ni mungkin beli murtabak ke, roti canai ke, sebelum kita pergi ke rumah yang kita lawat lah. Jadi tu antara hibah lah tu, hadiah. Kan kita beri dalam bentuk makanan, dalam bentuk buah-buahan, tu memang menjadi budaya kepada kita. Jadi dengan amalan tersebut, dia dapat menghilangkan permusuhan, kemarahan, kebencian di dalam dada. Macam kita kadang adik-beradik ni, dia adalah isu-isu yang kita kata tak puas hati apa semua. Kadang-kadang melalui cara ni lah. Dia yang penting berjumpa, bersalam, dan ini satu lagi, memberi hadiah. Boleh menghilangkan perkara-perkara yang tak baik tersebut. Menghilangkan permusuhan, kemarahan, kebencian di dalam dada. Dan dinyatakan juga oleh Rasulullah SAW di sini, dan janganlah seorang jiran itu meremehkan pemberian jirannya walaupun hanya sebahagian daripada hujung kaki kambing. Kan? Maknanya meremehkan, ni zaman Rasulullah dia hujung kaki kambing lah. Kalau kita apa yang kita nak anggap sebagai pemberian yang remeh di kalangan kita, itu mengikut keadaan juga kan. Kalau beri rambutan ya okey kan. Kalau beri apa yang dianggap sebagai remeh, jadi beri apa ya kalau dianggap sebagai remeh. Kadang-kadang beri durian. Kadang beri durian walaupun mungkin kita tak makan, tapi jangan meremehlah kot. Mungkin macam itulah. Tak makan durian lah. Jadi terus hati orang yang nak beri tu kan akan terasa lah. Kalau contoh tak makan pun mungkin beri ke orang lain pula. Mungkin macam itulah kot. Jangan meremehkan pemberian orang. Sebab kadang-kadang kita pun tak tahu kadang-kadang orang tak makan, bau. Ada yang bau pun tak boleh. Pada kita favourite sangat Kadang kita bawa berkampung, kita bawa tiba-tiba kita kena yang satu family tu tak makan. Tapi kadang-kadang ada dalam satu family mungkin ada seorang yang makan. Itu okeylah. Jadi tu adab dalam kita berjiran. Tu adab berjiran. Maknanya jangan meremehkan pemberian jiran walaupun hanya sebahagian daripada hujung kaki kambing lah. Ni dianggap remeh lah pemberian tersebut pada zaman Rasulullah SAW. Jadi kita masuk kepada hadis yang berikutnya 24.1. Ni dia ada perbahasan dekat sini. Hadiah dapat memupuk kasih sayang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tahabu
tahadu tahabbu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu semua saling memberi hadiah sesama kamu, kamu semua akan saling mengasihi. Ni yang kita alhamdulillah kita amalkan sewaktu family day, ada cabutan bertuah, ada pertukaran hadiah. Syarat dia setiap orang bawa hadiah RM10. RM10 ni sangatlah kalau kita kata RM50 kalau family day. Bawa hadiah, kemudian kita akan tukar sewaktu program tersebut. Itu perkara yang kita kata amat bagus. Kemudian kita ada memberi hadiah dalam bentuk itulah cabutan bertuah. Itu pun semua akan memupuk kasih sayang sesama kita lah. Ini alhamdulillah lah, amalan-amalan tersebut kita amalkan dalam konteks bila kita buat family day, kita buat program-program yang niat dia adalah untuk memupuk silaturahim, maka bertepatan dengan hadis ini. Jadi Imam Nawawi yang wafat pada tahun 676 Hijrah menyebut di dalam kitabnya Minhaj At-Talibin wa Umdat Al-Muftin. Jadi kita tahu Imam Nawawi adalah salah seorang imam besar bagi mazhab kita, mazhab Syafi'i. Jadi beliau mengatakan bahawa at-tamliku bila iwadin hibatun. Fa imman laka muhtajan li thawabil akhirati fa sadaqatun. Fa inna qalahu ila makanil mauhubi lahu ikraman lahu fa hadiyatun. Ni nak beza antara hibah dan juga sedekah. Yang bermaksud memberikan pemilikan sesuatu harta kepada orang lain tanpa sebarang timbal balik adalah merupakan hibah. Itu secara umumnya. Beri tanpa dapat balasan. Itu adalah hibah. Sekiranya pemilikan itu diberikan kepada seseorang yang berhajat dengan tujuan mendapatkan pahala di hari akhirat kelak, maka ia adalah sedekah. Sebab tu kalau dalam discussion dia, sedekah ni biasanya kepada fakir dan miskin yang memerlukan, yang berhajat. Secara umumnya, beri something tanpa return itu adalah hibah. Beri something kepada orang yang memerlukan, of course lah tak dapat juga return, itu adalah hibah in general, tetapi dimasukkan dia sebagai sedekah. Beri kepada fakir miskin, beri kepada orang yang memerlukan. Dan sekiranya si pemberi memindahkan atau membawa harta tersebut ke tempat si penerima dengan tujuan menghormatinya, maka ia adalah hadiah. Sebab tu bila kita buat contohnya kurban, kena pastikan grup sedekah dan juga grup hadiah. Kita kata bila sedekah ni untuk fakir dan miskin. Bila hadiah ni mungkin dalam kalangan kita kata dalam kalangan ahli taman ataupun ahli qaryah yang berkemampuan, maka itu dianggap sebagai hadiah. Jadi itu kena beza. Itu kena beza antara nak beri kepada fakir miskin dalam bentuk sedekah ataupun nak beri kepada rakan-rakan ataupun ahli ahli taman, ahli kampung, ahli qaryah yang mampu, itu dalam bentuk hadiah. Dia kata kat sini dengan tujuan menghormatinya, maka ia adalah hadiah. Okey, boleh satu lagi Hadis ke-25, sedekah sebagai hadiah pahala buat seorang Muslim yang telah wafat. Ni panjang discussion dia. Kalau kita tengok memang kita tengok hadis yang pertama. An Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ummiya iftuliat nafsuha wa lam tusi wa azannuha law takallamat tasaddaqat
afala ajrun in tasaddaqtu anha? Qala na'am. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau meriwayatkan bahawa sesungguhnya seorang lelaki telah datang kepada Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah wafat dengan mengejut dan dia tidak sempat memberi wasiat. Dan aku beranggapan bahawa sekiranya dia sempat berkata tentang wasiat, dia akan bersedekah. Adakah baginya pahala sekiranya aku bersedekah untuknya? Jadi di sini mak dia meninggal dalam keadaan tak sempat untuk berwasiat. Jadi bila dia meninggal, maka harta itu akan menjadi harta faraid. Jadi kalau dia wasiat, mungkin 1/3 daripada harta itu boleh didermakan. Jadi dalam konteks ni, maknanya mak dia tu meninggal, jadi harta tu jadi harta faraid, dibagikan kepada waris. Tak sempat mak dia nak wasiatkan supaya 1/3 daripada harta tu untuk disedekahkan. Jadi anak ni dia kata, adakah baginya pahala sekiranya aku bersedekah untuknya? Jadi Nabi SAW menjawab, ya. Maknanya kita boleh sedekah niat pahalanya untuk ibu, untuk ayah kita yang telah meninggal dunia. Dan insya-Allah sampai pahala tersebut. Jadi sebab tu dekat belakang nanti ada dinyatakan tentang muka surat 73 nanti ya. Amalan sendiri dan juga amalan orang lain. Maksudnya dalam konteks amalan sendiri terputus. Bila meninggal sahaja, maka kita dah tak dapat lagi menambah pahala kita ya. Terputus amalan kita. Tetapi amalan kita boleh bertambah melalui orang lain. Di sinilah. Bila anak dia menderma dan niat pahala dia kepada mak ayah dia yang telah meninggal dunia. Maksudnya boleh dapat pahala daripada orang lain. Dalam konteks ini maknanya dia habis dah, dia dah meninggal, tak boleh nak beribadat lagi, dah tak boleh tak boleh nak mendapat pahala dengan amalan sendiri. Tetapi dia still orang yang telah meninggal itu masih berpeluang untuk mendapat pahala melalui anak dia. Sebab tu hadis menyebutkan seorang tu mati meninggal dunia, maka terputuslah amalannya melainkan 3 perkara. Satu, anak yang soleh mendoakannya. Satu lagi sedekah jariah. Dan satu lagi ilmu yang bermanfaat. Jadi sebab tu kalau dapat anak, maknanya ibu ataupun ayah yang meninggal dunia, dapat anak yang soleh, satu, mungkin anak itu mendoakan dia. Kemudian anak tersebut bersedekah dan niat pahala kepada dia. Maknanya di sini boleh seorang itu bersedekah dan niat kepada sedekah tersebut untuk ibunya. Ibunya telah meninggal dunia, ayahnya telah meninggal dunia. Imam Nawawi berkata, wa fi hadzal hadis anna as-sadaqata 'anil mayyiti tanfa'ul mayyita wa yasinuhu thawabuha wa huwa kadzalika bi ijma'il ulama wa kadza ajma'u ala wusulid du'a wa qada'id dain hutang bin nususi al-waridati fil jami'i. Ni istinbat. Maknanya daripada hadis ni kita tahu kan, ulama akan melihat hadis hukum dan juga ayat hukum. Jadi hadis ni menjadi hadis hukum untuk menentukan boleh sampai pahala orang yang berniat bersedekah untuk orang yang telah meninggal dunia. Dan di dalam hadis ini terdapat istinbat hukum bahawa sesungguhnya sedekah untuk si mati akan memberi manfaat kepada si mati dan pahalanya akan sampai kepadanya. Dan ia adalah benar begitu berdasarkan ijma' para ulama. Dan begitu juga mereka para ulama telah berijma' tentang sampainya manfaat doa
dan pembayaran hutang buat si mati dengan nas-nas yang warid datang di dalam semua hal ini. Kan bila kita saya pun dulu bila mak dengan ayah saya meninggal tu, jadi kita umumkan Assalamualaikum, pertama sekali saya mewakili keluarga mengucapkan ribuan terima kasih kepada hadirin yang membantu dalam pengurusan jenazah, dan kita pun maklum sekiranya ayah saya ada hutang, maka boleh tuntut hutang daripada saya dan ahli keluarga lah. Jadi boleh di sini sampai pahala kepada si mati melalui pihak yang lain, dalam konteks ni anak, dan juga anak boleh bayar hutang bagi pihak si mati. Ini kita biasalah kalau bila sebelum jenazah tu dibawa keluar dari rumah kan, tu kita akan istihar dulu, ataupun kadang-kadang sebelum solat jenazah kita akan istihar dulu. Kalau ada hutang boleh tuntut dengan anak lah. Jadi saya rasa itu sajalah untuk hari ini. Jadi nanti kita akan ulas panjanglah berkenaan dengan sedekah sebagai hadiah pahala buat seorang muslim yang telah wafat ni. Panjang dia punya discussion dia. Ada istimbat hukum di situ ya. Jadi saya rasa itu saja untuk pengisian kita pada malam ini. Yang baik daripada Allah SWT, yang kurang daripada kelemahan saya sendiri. Jadi kita akhiri dengan tasawuf kafarah dan tulis suratul Asr. Bismillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.